syarikat Top Glove. Syarikat Top Glove ini adalah dari Malaysia. Kabarnya di Amerika Syarikat jutaan nilai Top Glove yang diekspor ke Amerika telah pun ditahan, dan pihak berkuasa di Amerika tidak mengizinkan produk-produk keluaran Top Glove memasuki pasaran di Amerika. Ini mengakibatkan syarikat tersebut mengalami kemerocosan sebanyak 24% atas tindakan tersebut. Jadi kadang tentulah ia akan melunturkan prestasi ekonomi negara, kerana Top Glove ini juga mengekspor produk ekspor. Jadi nilai kita tukaran mata wang kita dengan negara luar itu tentulah akan berkurangan. Sebab kabarnya ekspor Top Glove begitu tinggi, ratusan juta. Ini dibuat kerana bahawa ada tuduhan syarikat Top Glove ini menggunakan pekerja-pekerjanya di kalangan pekerja-pekerja yang buruh paksa. Jadi dalam keadaan begini kita nak bertanyalah dengan Menteri Perindustrian dan Antarabangsa, Perdagangan Antarabangsa, Azmin Ali. Jangan duk fikir Korea, pergi ke Jepun sebagainya. Santunilah syarikat yang bermasalah ini. Sepatutnya beliau segera berhubung dengan kedutaan di Amerika, menjelaskan, bawa wakil kedutaan pergi ke syarikat itu, berjumpa dengan pekerja-pekerja, apakah benar mereka ini terdiri daripada buruh paksa. Ini keadaan tidak disantuni. Ramai pekerja-pekerja buruh-buruh di syarikat Top Glove ni beribu orang yang diimport daripada baru masuk daripada Bangladesh, daripada Nepal dan sebagainya. Jadi bawa duta itu pergi berjumpa bersama-sama dengan Kementerian Buruh Sumber Manusia, pergi ke kilang-kilang tersebut, biar warga mestilah di kedutaan Amerika itu mempunyai desknya ataupun meja yang berhubung soal hak asasi kemanusiaan. Ini perlu dilakukan. Takkan ini pun saya nak ajar. Saya bukan menteri. Takkan ini pun tak tahu nak buat kerja. Bila dah ada je benda macam itu, cepat-cepat berhubung dengan kedutaan Amerika. Adakan pertemuan. Bawa duta itu yang wakil-wakil dia untuk melawat kilang tersebut. Bahawa kita negara cinta damai. Kita tak pernah menggunakan buruh paksa. Kita bukan macam negara-negara yang tidak ada peri kemanusiaan. Negara kita ini negara yang sentiasa damai, yang bebas daripada segala perlakuan kecurangan manusia. Ini masalahnya yang saya katakan, Menteri Cahayam. Lain tak ada, kita lain politik. Negara teruk lagi ekonominya, tidak disantuni. Bawalah. Apa ada masalahnya? Kamu punya segala kelengkapan, kamu punya segala apparatus. Panggil menteri luar, panggil pegawai-pegawai di Kementerian Luar. Berhubung dan berbincang segera. Ini perlu ditangani segera. Sebab produk Top Glove sekarang ini tersadai di Amerika. Sebagaimana satu ketika dulu, produk kita itu penghasilan daripada minyak kelapa sawit tersadai di India. Cepatlah berhubung dengan pegawai kedutaan. Itulah gunanya pegawai-pegawai kedutaan kita dan juga duta-duta yang ada di negara kita, untuk menjaga hubungan diplomatik antara negara kita. Tapi ini tidak disantuni. Dan saya jadi marah. Saya bukan resis. Walaupun syarikat Top Glove itu bukan milik Bumiputera, bukan milik ini orang Melayu. Tetapi ini adalah penghasilan negara. Bila ekspor dapat dilakukan, dapat dijana pendapatan, maka negara mendapat sedikit keberuntungan. Dan syarikat Top Glove juga ini bolehlah berunding. Macam mana kamu nak menyediakan peluang pekerjaan untuk warga tempatan? So kalau itu keadaannya, minta Top Glove itu mengurangkan pekerja-pekerja daripada luar. Ini pun tak tahu buat kerja. Kamu kerja apa sebenarnya, menteri-menteri ini? Takkan ini tidak dibincangkan oleh kabinet? Sebab itu saya kata merapuh habis. Mungkinlah mereka melihat lain tak ada, bahawa ini masalah sekali politik. Macam mana nak menang pilihan raya. Kau tak ada lain. Saya kadang-kadang muak tengok kenyataan demi kenyataan, semuanya politik. Sedangkan masalah ekonomi negara tidak disantuni. Inilah kita katakan tidak ada hala tuju. Haprak anda semua ni. Betul, saya menjadi marah apabila saya dapat tahu begini, kerana kita dituduh. Negara kita dituduh mempunyai kilang yang menggunakan buruh paksa. Bila masa kita ada buruh paksa? Dulu, masa zaman perang Jepun dulu ada buruh paksa. Untuk membina landasan kereta api daripada Malaysia mau pergi ke Brunei, daripada Thailand ke Burma. Itu dulu ada buruh paksa. Tapi sekarang mana ada kilang pakai buruh paksa? Apa gunanya Menteri Sumber Tenaga Manusia? Apa gunanya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Antarabangsa? Apa gunanya Menteri Luar? Ini masalah ni saudara. Ini masalah besar yang perlu ditangani. Jadi Menteri Luar ni janganlah asyik pergi keluar negara,
buat kerja yang lagi masalah. Ini saya terima lagi satu benda yang amat memalukan kita. Dan ini melanggar budaya diplomatik yang dilakukan Hishamuddin Tun Sen On. Ini betul-betul haprak punya menteri. Itu pun hati nak bertanding Presiden UMNO. Boleh belahlah kalau macam itu. Ini bukan kenapa, kerana beliau amat memalukan. Kenyataan Hishamuddin sewaktu dia mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatnya, iaitu Menteri Luar China, Wang Yi. Dia boleh menyatakan kenyataan, dia kata, abang besar saya. Ini menyanggah budaya diplomatik. Kerana sebagai seorang menteri luar, sejak bila saya nak tanya, Malaysia ni duduk di bawah kerajaan China. Secara tidak langsung anda seolah-olah sudah menggadaikan maruah martabat bangsa kita. Kita negara merdeka. Kita santun ni, walaupun nak berbahasa secara diplomatik, apa salahnya? Your Excellency, my dear friends, apa salahnya? Tidak nak tunjuk baik sangatlah kamu. Sedangkan waktu kamu jadi ketua pemuda dulu, wah, pegang kerih. Jangan ingat, jangan lupa. Kalau kita berbaik dengan komunis, maka ini menghancurkan hati dan perasaan warga polis diraja Malaysia. Kerana keluarganya ramai yang terkorban oleh akibat komunis. Sekarang kamu kata bahawa Menteri Luar Cina itu sebagai Big Brother. Menteri Luar itu pun tersentak. Ini Hishamuddin ni memanglah bangang sebangang-bangangnya. Bagi saya marah benda begitu. Sebab keadaan begini, apa kenyataan daripada mantan Menteri Luar kita, iaitu Datuk Hanifah Ahmad. Dia kata, panggilan abang besar adalah melanggar adat diplomatik dunia. Tak layaklah anda, tak tahulah letak di mana. Dulu jadi Menteri Pendidikan, bertagabu. Jadi Menteri Pertahanan, helikopter hilang. Wang bayar. Sekarang ni jadi Menteri Luar pula. Dah panggil pula. Sebesok dia pergi jumpa India pula, panggil pula Big Brother, Menteri Luar India. Ataupun pergi pula nanti ke Rusia, jumpa dengan Menteri Luar ke Rusia, my Big Brother. Big Brother sana, Big Brother sini. Kamu nak tunjuk baik kamu, ada caranya. Orang Melayu ni ada. Kita menunduk. Bukan artinya kita takut. Tapi bahasa yang kita gunakan, kita menyantuni mereka. Kata Hanifah Ahmad, ramai pihak meminta dia mengulas mengenai penggunaan elder ataupun Big Brother yang diungkapkan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Sen pada sidang akhbar bersama Menteri Luar Cina, Wang Yi pada 1 April. Kerana katanya ramai menegur kenyataan itu. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah menegur yang menyifatkannya sebagai tidak wajar. Dan ramai menggesa agar Hishamuddin segera memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan beliau mesti menarik balik kenyataan itu. Malu tak malu kamu kena buatlah. Sebaliknya Hishamuddin mempertahankannya dan berkata ia bukan dibuat dalam konteks hubungan dua hala. Kamu Menteri Luar bercakap dengan Menteri Luar bukan dalam konteks dua hala. Ini bangang sebangang-bangangnya. Tapi kononnya bagi menghormati Wang Yi, seorang menteri yang lebih kanan, dan elder brother lebih kepada hubungan peribadi. Soal peribadi kamu lah. Kita mempunyai menteri luar yang hebat dulu. Kita ada yang berhormat mulia Tengku Ritaudin. Kita mempunyai almarhum Tan Sri Ghazali Shafie. Kita mempunyai menteri luar Allahyarham Datuk Abu Hassan Omar. Okeylah dari segi politik kita tak bersekutu. Tapi cara beliau melayani counterpartnya ataupun menteri-menteri luar, menteri negara-negara lain, macam Tan Sri Rais Yatim, macam Kadir Syekh Fadhil. Begitu juga Tan Sri Said Hamid. Yang terakhir sekali yang saya katakan, seorang diplomatik yang hebat, Datuk Hanifah Ahmad. Kita menyantuni mereka dengan baik. Tak ada masalah. Apa perlu mengatakan Big Brother? Sudahlah selama ini kita bila bercakap dengan warga dari Indonesia tu, ini abang tua kita. Ya, beliau sebagai Menteri Luar. Jadi, komen daripada Datuk Hanifah Ahmad, dia kata Datuk Seri Hishamuddin sudah melanggar tata cara diplomatik dalam hubungan ini. Istilah itu bukan setakat tidak wajar, malah memalukan Wang Yi. Reaksi spontan Wang Yi ketika itu mencerminkan semuanya, menyebabkan Hishamuddin segera menyebut we are brothers. Dan kata Datuk Hanifah Ahmad, sebagai diplomatik paling kanan negara ini, dia kata Hishamuddin, dia sebagai Menteri Luar adalah diplomatik paling kanan. Sebagai diplomat paling kanan, Datuk Seri Hishamuddin sepatutnya lebih arif dan berhati-hati sebelum berkata-kata. Lagipun diplomasi adalah penentu kepada hubungan dua hala. Daripada mempertahankan kenyataannya, beliau harus mengakui keterlanjuran diplomatik yang dilakukan olehnya. Ia adalah satu kesilapan paling besar jika seseorang melanggar tata cara diplomatik dan cuba pula mempertahankannya
kerana ia akhirnya akan mencerminkan kelemahan serta kedaifan dirinya sendiri. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Hanifah Aman. Malu kita mempunyai seorang menteri luar yang sebegitu. Sepatutnya saya dah kata tadi, kalau kita ada masalah top glove, santunilah dengan Amerika, tapi janganlah pula Big Brother pula dengan duta Amerika pula. Kita bermasalah sekarang ni, saudara. Sejak Isyamuddin menjadi menteri luar, kita mempunyai masalah diplomatik yang cukup ketara. Kita mengalami hubungan antara kita dengan Korea Utara yang kita jalin persahabatan sebegitu lama sejak tahun 1973. Akhirnya Korea Utara telah pun memutuskan hubungan diplomatik. Kita walaupun dia negara Rusia ke, mereka negara komunis, Cuba ke, ataupun negara China ke, memang kita ada hubungan diplomatik. Tapi hanya keterlanjuran kalau tidak disantuni permasalahan diplomatik. Sebab saya kata menteri luar ni penting. Dulu jawatan menteri luar ni antara yang senior. Jawatan dalam kementerian ni, dalam menteri ni paling kanan. Jadi saya pun tak tahulah. Hari ni tak tahu apa pula. Dia berada di Brunei, mengiringi Perdana Menteri. Jangan pula dia bercakap pula Big Brother pula dengan tuanku. Mengamuk pula orang-orang Brunei. Ini keadaannya. Saya rasa keadaan celaru habislah. Celaru habis dunia kita ni. Kerana sikap mereka yang tidak berkelaikan menjadi menteri. Ini keadaannya. Aduh, letih lah saya setiap malam ada aja benda yang kita jadi kita rasa penat lah sebenarnya melihat sedangkan rakyat bertambah teruk, ekonomi tak dijaga. Dan kita lihat sekarang ni, parlimen semakin usang. Ada pula dalam gambar dalam wall saya ni, saya sedih lah tengok ada ini tangan-tangan yang nakal ni, dia hantar gambar parlimen, ada rumput lah, ada pokok-pokok semalu lah, yang tergantung-gantung seolah menggambarkan usangnya parlimen. Nah, hari ini rakyat menuntut supaya parlimen segeralah diadakan persidangan. Perdana Menteri, menteri-menteri, sedarlah, insaflah anda. Janganlah anda mau terus berkuasa dengan menafikan bahawa tentang kewujudan parlimen dalam sistem demokrasi. Saya mengulangi kenyataan Datuk Azalina. Beliau sebagai timbalan speaker berkali-kali beliau mengatakan bahawa parlimen ini telah pun dimandulkan, dikembirikan. Jadi fungsi parlimen hari ini terhenti. Sedangkan parlimen ini penting untuk rakyat membahaskan, untuk membicarakan persoalan masalah rakyat. Bukan soal nak jatuh hukum supaya undi tak percaya. Jadi kenapa takut sangat? Kenapa mereka yang berada di anjung kuasa diburu oleh bayang-bayang, ketakutan? Kononnya kalau diadakan persidangan parlimen, maka berakhirlah usia kerajaan Perikatan Nasional. Itu kamu pikul sendirilah. Itu masalah anda. Yang kita sekarang ni, kita menuntut agar parlimen dibuka supaya masalah rakyat dapat didengari, supaya masalah rakyat dapat disantuni. Kemana lagi tempat rakyat nak mengadu? Berkali-kali kita mengatakan, kita telah pun memilih setiap wakil rakyat kita. Kita punya wakil rakyat di setiap daerah. Terdapat 222 orang ahli parlimen. 2 orang dah meninggal. Tinggal ada 220. Mereka inilah. Sebab itu mereka dipanggil sebagai yang berhormat. The lawmaker. Penggubal undang-undang. Penggubal dasar negara. Jadi mereka inilah tempat rakyat mengadu. Jadi rakyat nak menyatakan bahawa kami susah. Jadi wakil-wakil rakyat ini tentulah akan mengutarakan di parlimen. Tapi kerana menteri-menteri yang ada sekarang ni nak buat pekak badak, nak buat pekak ke kuali, tak mau dengar masalah rakyat, seolah-olah mau menafikan. Jadi parlimen jadi penuh usang lah. Jadi kita heran lah. Akhirnya parlimen tidak bersidang. Jadi ahli-ahli parlimen yang ada jawatan dalam kerajaan pun